Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita mulakan insyaAllah sesi pada pagi ini dengan saya mengajak sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Hassan Gaya bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Barisan Pegawai Pengurusan UPNM, Barisan Pendaftar Universiti Awam, Datuk-datuk, Profesor, Doktor, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, syukur Alhamdulillah atas kurniaan ruang dan peluang kepada kita semua pada hari ini untuk menghadiri sesi syarahan pendaftar Universiti Awam. Salam pengenalan, salam muhibah, salam ukhuwah daripada saya Rafizul bin Rosli, Ketua Penolong Pendaftar, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, selaku moderator dalam sesi pada pagi ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesediaan Yang Berbahagia Datuk, Profesor, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi melapangkan masa menghadiri sesi syarahan pada hari ini. Kebetulan pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Baik dalam dalam siri kali ini kita akan menampilkan yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad selaku pendaftar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pendaftar saya lah ni. Yang akan berkongsi ilmu, gagasan, saya kira juga mungkin saranan dan pengalaman yang saya pasti tentunya banyak manfaat untuk kita terokai dan of course untuk kita teladani sama-sama, khususnya kepada para pentadbir. Baik Yang Berbahagia Datuk, Profesor, Doktor, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, izinkan saya ambil sedikit saja masa untuk berkongsikan serba sedikit tentang biodata saya kira pensyarah kita pada hari inilah, Puan Fazilah binti Muhammad. Beliau merupakan pendaftar UPNM yang kelima dan mula menyertai UPNM pada tahun 2007. Tentunya banyak pengalaman yang luas dalam dunia pentadbiran dan juga beliau ada selaku mantan Presiden Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas ataupun perintis UPNM. Dalam aspek akademik, beliau adalah pemegang ijazah sarjana muda pentadbiran, quality management dan juga ijazah sarjana dalam pentadbiran perniagaan. Baik, bicara beliau pada hari ini akan dipandu menerusi tajuk dia. Tajuk ni saya kira agak menarik juga. Mungkin ada ramai yang tertanya apa sebenarnya pengisiannya. Iaitu tajuknya Refleksi Pentadbir Membugar Relevansi Budaya Cemerlang sebagai Tunjang Perkhidmatan Universiti. Yang Berbahagia Datuk-datuk, Profesor dan tuan-tuan yang puan-puan yang saya hormati sekalian, budaya cemerlang bagi sesetengah orang mungkin kedengarannya agak klise, tapi impaknya sebagai katalis kepada kecemerlangan universiti, saya kira tak ada siapa yang boleh menafikan. Sesuai dengan slogan yang dipelopori oleh Profesor William Edwards Deming, iaitu seorang sarjana prolifik, seorang TQM guru yang memperkenalkan Theory of Profound Knowledge. Kata beliau, quality is everyone's responsibility. Pastinya kualiti dan budaya cemerlang tentunya berpisah tiada. Untuk itu kita persilakan yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, bagi mengupas tajuk syarahan beliau pada hari ini. Dengan segala hormatnya Puan, dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator kita, Encik Rafizul. Saya tengok pagi-pagi ni sangat ceria sehingga saya terkesima melihat saya punya moderator pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Rafizul kerana sedikit latar belakang memperkenalkan saya sebagai penceramah untuk pagi ini. Dan saya pasti ramai yang menunggu 10.30 pagi ini untuk syarahan saya pada pagi ini. Sekejap Baiklah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Hasagaya bin Abdullah, Naib Chancellor UPNM, Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Barisan Pendaftar Universiti Awam yang turut sama bersama dengan saya pagi ini, serta para pentadbir, sahabat-sahabat seperjuangan yang saya hormati sekalian. Sebagai pendahuluan, alhamdulillah segala puji-pujian yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat baginda dan juga mengikut jejak langkah baginda sehingga ke akhirat. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Sumber Manusia Universiti Awam, JK semua, atas ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu dan perspektif dalam siri syarahan pendaftar Universiti Awam. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kekanda-kekanda rakan sejawat saya, iaitu para pendaftar Universiti Awam yang sudi meluangkan masa untuk sama-sama memberi sokongan untuk perkongsian saya pada hari ini. Syarahan yang akan saya sampaikan hari ini bukan bersifat idealistik dan I am here to express, not to impress. Oleh itu, perkongsian saya pada hari ini bersandarkan kepada jiwa dan nurani ikhlas sebagai pentadbir, juga meraihkan kepelbagaian sebagai pentadbir yang memikul segunung amanah serta tanggungjawab. Perkongsian ini juga saya jajarkan menerusi sudut pandangan dan juga reaksi hasil perubahan persekitaran semasa di universiti dan sememangnya banyak didorong oleh keperluan pengajian tinggi yang bersifat begitu dinamik. Hadirin yang berada di skrin pagi ini bersama-sama dengan saya, insya-Allah hari ini saya akan mengupas topik refleksi pentadbir, membuga relevansi budaya cemerlang sebagai tunjang perkhidmatan universiti. Untuk memahami konteks tajuk sesi pada hari ini, saya lebih analytical akan mengupas serba sedikit tentang skop ini secara lebih umum terlebih dahulu, disusuli dengan pencerahan kesaling hubungan skop dan tugas hakiki kita sebagai pentadbir. Pertamanya saya akan memulakan sedikit sedikit kisah berkisah kepada tanggungjawab kuasa dan juga kepimpinan. Kemudian dalam skop yang kedua, saya akan berkongsi sedikit tentang sejarah domain fundamental universiti dan juga pentadbir sebagai ejen pemacu kecemerlangan. Dalam skop yang ketiga pula, saya akan membawakan tuan-tuan dan puan-puan untuk refleksi peranan kita selaku pentadbir yang menjadi lambang citra universiti. Selanjutnya dalam skop yang keempat, saya akan berkongsi serba sedikit tentang sejarah ringkas UPNM. Sebagai penutupnya pula nanti saya akan merumuskan pula isi-isi penting sebelum kita kembali kepada moderator kita ya. Untuk skop yang pertama ya, tanggungjawab, kuasa dan kepimpinan. Menyelami secara jujur dan ikhlas tajuk syarahan saya pada hari ini, izinkan saya mengulangi secara ringkas akan kisah yang biasa kita dengar yang dicatatkan dalam sejarah Islam sebagai satu teladan untuk refleksi diri kita semua pada pagi ini. Kisah Nabi Muhammad SAW kepada Nabi baik baginda iaitu Abu Zar Al-Ghifari berkaitan dengan konsep tanggungjawab, kuasa dan kepimpinan. Dirakamkan dalam satu riwayat bagaimana Abu Zar pada suatu ketika mendekati Rasulullah SAW untuk meminta jawatan untuk dirinya sendiri dan pada ketika itu Abu Zar mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai?" Mendengar permintaan daripada Abu Zar tersebut, lalu Rasulullah SAW tersenyum seraya menepuk-nepuk bahunya itu. Baginda bersabda, "Wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau seorang yang lemah dan ia," referring kepada puasa ya, "adalah amanah. Dan pada hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi yang mengambilnya sebagai sesuai dengan haknya dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutannya." Hadis riwayat Muslim.
Saya akan kembali dengan sambungan kisah ini pada akhir sesi saya nanti sebagai artikulasi dan refleksi hikmah serta hubung kaitnya dengan amanah kita sebagai pentadbir. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Dalam konteks pengurusan dan pentadbiran universiti, cabarannya tetap ada. Ada kalanya ia datang tidak diduga menyebabkan kita berada dalam keadaan era yang tidak menentu ataupun di era of uncertainty. Penularan COVID-19 sebagai contoh terdekat yang memberi kesan yang amat besar kepada pentadbiran universiti, bukan sahaja norma hidup, malah norma tugas hakiki kita sebagai pentadbir juga mengalami ledakan perubahan yang besar. Sebagai contoh ya, di UPNM sendiri kalau kita lihat, perumpamaan ada mengatakan bahawa Allah bisa tegar biasa. Begitu jugalah dengan warga kampus yang setiap hari kita mendepani norma baru, kehidupan dengan SOP dan juga pelbagai arahan yang kita terima saban hari. Justru sebagai institusi ilmu yang mendukung mandat dan amanah rakyat serta negara adalah imperatif mulai ketika ini untuk universiti awam bersiap siaga pada sebilang masa untuk memastikan pembangunan kapasiti dan keupayaan tadbir urus universiti selari dengan keperluan semasa dan mampu beradaptasi dengan sebarang situasi. Hadirin hadirat yang saya hormati lagi kasihi sekalian. Sesuai dengan peribahasa Latin iaitu praemonitus dalam bahasa Inggerisnya forewarn is forearm, atau dalam bahasa Melayunya yang lebih sinonim kita sebut sebagai perumpamaan sediakan payung sebelum hujan. Hal ini juga amat mustahak ya dalam menepani situasi isu dan cabaran baru yang semakin rumit tingkat kompleksitinya. Di sinilah pada hemat saya muncul persoalan tentang relevansi budaya cemerlang sebagai tunjang perkhidmatan universiti. Sama ada ia menjadi semakin penting atau perlu disegarkan, atau adakah ia sekadar retorik yang bakal berlalu pergi. Menganjak isu seterusnya dalam skop kedua saya iaitu sejarah domain fundamental university dan pentadbir sebagai ejen pemacu kecemerlangan. Tuan-puan yang saya kasihi sekalian, saya bawakan serba sedikit sejarah dan falsafah tentang kewujudan universiti, gagasan idea tentang peranan ataupun domain fundamental university. Alexander von Humboldt iaitu seorang falsafah Prusia pada era sekitar 1800 yang merupakan pengasas Humboldt University of Berlin mengungkapkan gagasan idea peranan universiti pada era tersebut sebagai furtherance of conservation of knowledge through research and teaching. Dalam era moden, European Institute of Innovation and Technology, EIT, mentakrifkan peranan universiti menerusi model knowledge triangle, iaitu universiti yang bertindak sebagai salah satu entiti penting dalam memacu interaksi di antara pendidikan, penyelidikan dan juga inovasi. Daripada kacamata masyarakat, Vista dan Citra University dilihat sebagai satu pusat perkembangan intelektualisme yang disifatkan sebagai Reverend Institution. Universiti adalah organisasi yang bersifat kompleks dan dalam hal ehwal pentadbirannya yang membawa cabaran yang bukan biasa-biasa. Bagi melaksanakan domain fundamental ini, universiti perlu berhadapan dengan realiti globalisasi dan pentadbiran yang beracuankan pendekatan contemporary. Untuk itu, ia menuntut anjakan paradigma menerusi tunjang prakarsa strategik dan inklusif dan komprehensif. Ini terutamanya dalam aspek personal sumber manusia yang menjadi ejen pemacu kecemerlangan dalam melaksanakan peranan universiti sebagai sumber intelek dan juga tiada sempadan. Saya senaraikan di sini beberapa cabaran pentadbir yang umumnya pernah ataupun mungkin juga bakal dihadapi pada masa akan datang. Yang pertama, the right person in the right job with the right skill at the right time. Cabaran pertama ini mungkin kedengaran agak klise pada kita dan anggapan bahawa keputusan pemilihan oleh pihak bahagian sumber manusia berdasarkan pemberat yang lazim dan mengikut amalan biasa.
Realitinya, kini pemilihan staf tidak lagi bergantung kepada kelayakan akademik atau kepetahan dalam temu duga semata-mata. Kita melihat universiti awam kini semakin ke hadapan dengan pelaksanaan pemilihan staf melalui pendekatan competency-based talent management, iaitu saya juga sebahagian daripada calon CBTM, menerusi pelbagai kerangka analisis dan penilaian. Perkara yang kedua adalah mendepani stigma umur versus pengalaman. Pada cabaran kedua ini, umumnya sudah kebiasaan dan ia tidaklah begitu mengejutkan. Mendepani stigma, lama hubung kait, pengalaman faktor umur, satu daripada sisi yang kita lihat tidak lagi boleh kita nafikan. Saya pasti sudah tentu ramai yang akan berbeza-beza pendapat tentang hal ini. Saya tidak nafikan perkara ini. Pun begitu, dalam era moden kini, kita lihat dari sisi yang lebih holistik, iaitu tenaga kerja kini diambil alih oleh kumpulan demografi generasi milenial, iaitu generasi ini dibesarkan dalam persekitaran ledakan teknologi maklumat, menjadikan mereka teknologi savvy melebihi generasi sebelumnya. Oleh itu, untuk sesebuah organisasi progres ke hadapan, amalan atau kebiasaan prejudgment kepada staf pentadbir pada generasi kini mestilah dihindarkan. Sebaliknya, mereka perlu diberikan peluang seluas-luasnya. Saya ulangi sekali lagi bahawa pentadbir perlu diberikan peluang seluas-luasnya, diasah bakatnya menerusi mentoring program dan seumpamanya, supaya ia mampu mencetuskan kematangan daya pemikiran mereka walaupun dalam usia yang muda. Dalam hal yang sama, kita perlu akui bahawa management tool pada masa kini dan pada masa hadapan bergantung kepada teknologi ICT yang lebih kompleks. Untuk itu, ia tentunya memerlukan kebolehan daya berfikir yang seiring dengan kebolehan mengadaptasi perubahan teknologi. Saya ingin berkongsi sedikit pengalaman ketika menjadi pengurusi, iaitu Presiden Persatuan Pegawai Takbir dan Ikhtisas UPNM, iaitu perintis bagi penggal 2019 hingga 2020. Saya dapat melihat sendiri bagaimana barisan pegawai-pegawai takbir di UPNM, pegawai-pegawai muda especially, berupaya mengangkat isu peringkat strategik atau fungsional dalam konteks yang matang. Bukan saja mengutarakan isu, tetapi di UPNM, para pegawai dilatih untuk mencadangkan solusi konkret dalam mentadbir isu yang dibincangkan. Saya akui ada kalanya kita tidak dapat menghasilkan satu solusi yang jitu terhadap sesuatu isu, tetapi ia diakui amat berbangga dengan pendekatan para pentadbir yang saya lihat pada masa kini memiliki keupayaan untuk melihat sesuatu dalam konteks yang lebih luas. Dengan meraihkan perbezaan pendapat dan menjulang tinggi prinsip agree to disagree, saya ulangi sekali lagi, agree to disagree demi mencapai satu titik persefahaman dalam bekerja. Dan kini berada di kerusi pentadbiran selaku pendaftar, saya konsisten dan komited bahawa semua pegawai takbir mesti diberi peluang dan diasah kemahiran mereka agar mereka mempunyai daya dan membina kapasiti kepakaran sekaligus meningkatkan prestasi masing-masing seiring masa. Secara ringkasnya, being young does not disqualify you from performing well. Itu bermaksud kita mempunyai satu sisi yang berbeza di antara satu sama yang lain. Perkara yang ketiga yang saya ingin sentuh berkenaan dengan cabaran adalah kesukaran menerima perubahan, iaitu resistant to change. Apa juga perubahan yang hendak dilaksanakan pastinya akan menghadapi resistant to change oleh segelintir ahli dalam organisasi. Kesukaran menerima perubahan dalam pekerja boleh berlaku disebabkan kerisauan tentang proses yang rumit dan impaknya terhadap tugas seharian mereka. Justru sokongan dan tindakan strategik daripada para pentadbir
amat diperlukan bagi memastikan perubahan dapat dilaksanakan. Sama ada perubahan tersebut dirancang atau terpaksa dilakukan, sesebuah organisasi dan pekerjanya mesti beradaptasi bagi memastikan end state yang telah digariskan dapat dicapai. Cabaran yang seterusnya yang saya akan bawa kepada hadirin sekalian adalah berkenaan dengan peningkatan ilmu kendiri. Pembinaan mercu tanda ketamadunan bangsa adalah ditunjangi oleh budaya ilmu. Sebagaimana kelaziman orang berilmu amat dihormati. Dalam konteks persekitaran pentadbiran universiti juga, tugas harian kita laksanakan boleh ditakrifkan sebagai satu cabang ilmu. Secara ringkasnya, ilmu yang kita fahami sebagai teknologi dan pengetahuan yang kita pelajari sama ada ia terhasil daripada metodologi ilmiah yang bersifat empirikal ataupun datangnya daripada pengalaman kita sendiri. Adalah penting untuk para pentadbir melengkapkan diri dengan ilmu daripada cabang yang pelbagai. Dengan ilmu yang dimiliki, pasti dapat mengangkat kredibiliti pentadbir sebagai seorang ahli pengurusan yang berupaya menawarkan idea serta resolusi di peringkat strategik. Oleh itu, para pentadbir mestilah melipat gandakan usaha untuk menguasai 4 kategori ilmu, iaitu pengetahuan conceptual knowledge, pengetahuan strategik, strategic knowledge, pengetahuan situasi, situational knowledge dan juga pengetahuan procedural knowledge. Seperti mana di UPNM, saya percaya di universiti awam yang lain juga komited untuk membangunkan daya intelek pentadbir masing-masing menerusi penyediaan pelbagai ruang dan peluang terbuka luas. Perkara yang kelima dalam cabaran yang nak saya sampaikan pada pagi ini adalah belenggu kerana birokrasi. Birokrasi pada asalnya menurut Max Weber 1922 merupakan satu hal yang positif. Ya. Ia ditakrifkan sebagai satu fasa aturan kerja yang tersusun secara sistematik yang dilaksanakan oleh kumpulan pekerja dalam pentadbiran. Pun begitu, kerana birokrasi yang diperkatakan sejak tahun-tahun kebelakangan telah membawa konotasi yang begitu negatif. Perlu diakui juga, ia seolah-olah berakar umbi sekaligus membelenggu imej dalam organisasi awam. Kerana birokrasi yang dimaksudkan tersebut adalah satu tindakan atau tindakan yang berlebihan atau pematuhan tegar terhadap sesuatu aturan yang boleh menghalang proses tindakan dalam tempoh sepatutnya, termasuklah hierarki pelaporan yang amat ketara. Inovasi diperlukan dalam tempoh tersebut. Dalam hal ini, pentadbir berperanan besar untuk revitalize istilah karenah birokrasi dalam hal yang dipandang positif. Pentadbir bukan saja perlu berusaha menepis dan merombak birokrasi yang berlebih-lebihan, tetapi mestilah berupaya untuk menerangkan mengapa sesuatu prosedur pentadbiran dilihat mungkin berlapis-lapis perlu dilaksanakan tetapi memudahkan keadaan pada akhir sesuatu perancangan yang dibuat. Saya beralih pula kepada skop yang ketiga, iaitu pentadbir, refleksi pentadbir lambang citra universiti. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, yang saya kasihi, kawan-kawan saya yang berada di skrin bersama dengan saya pada pagi ini. Kita wajar menyorot dan merenungi retrospeksi prestasi tahun-tahun yang lalu. Apakah kejayaan, kekuatan, kelemahan atau kegagalan kita? Retrospeksi ini bukanlah bermaksud untuk kita berasa bangga atau berduka hiba. Sebaliknya, prestasi masa lalu perlu dijadikan pedoman berguna untuk kita terus progresif ke hadapan. Dalam hal yang sama, pentadbir universiti seharusnya menerima realiti bahawa kita kini bergerak dalam trajektori serta landscape baharu dunia yang mewarnai dengan pelbagai hambatan dan tuntutan. Ia sekaligus membawa kepada keperluan untuk kita revitalizing fikrah pemikiran berdasarkan norma budaya cemerlang.
Ini kerana tiada siapa boleh menafikan bahawa faktor sumber manusia adalah katalis utama untuk sesebuah organisasi mengekalkan kebitaraan dan kecemerlangannya. Jika kita meninjau kembali retrospektif sejarah gemilang universiti tersohor dunia seperti Oxford, Yale, Harvard dan lain-lain, pasti kita dapat menghayati betapa kukuhnya budaya dan tradisi mereka. Universiti yang tersohor adalah universiti yang mempunyai budaya serta tradisi yang hebat. Contohnya, we love UPNM, okay? Seluruh warganya sama-sama dalam kalangan pentadbir, akademia, pelajar dan alumni-nya sama-sama memelihara tradisi dan budaya mereka. Saya pasti semua universiti awam mempunyai X factor yang tersendiri dalam mengetengahkan tradisi dan budaya mereka. Tradisi yang berterusan, budaya dan jati diri, disiplin, kecemerlangan dan pengorbanan, kegigihan, kerja keras dan etika luhur yang terpuji bagi mereka, budaya dan tradisi ini telah sekian lama sebati sebagai identiti mereka. Contohnya kalau orang sebut saja UPNM, first kali dalam pemikiran adalah ketenteraan. Ini adalah kebanggaan kita. Ini adalah kebanggaan universiti masing-masing. Dan sejarah dan masa depan mereka yang dipupuk zaman berzaman dari generasi ke generasi adalah sumber kekuatan universiti kita. Walau bagaimanapun, hakikatnya warga universiti silih berganti, datang dan perlu dari generasi ke generasi. Tradisi inilah tetap mereka suburkan, terus pertahankan serta perkukuhkan. Kita sering mendengar laungan budaya cemerlang budaya kita di mana-mana organisasi di seluruh dunia. Ironinya, dalam ruang perspektif dunia pendidikan tinggi di Malaysia, mari kita sama-sama bertanya, adakah tindakan kita seiring dengan gagasan budaya ini? Persoalannya yang akan saya utarakan pada syarahan saya tadi, dalam banyak keadaan kita tidak ambil tahu secara serius tentang budaya kerja dan budaya untuk cemerlang. Bagaimana kata-kata hikmah manajemen guru Peter Drucker bahawa culture eats strategy for breakfast. Tidak kira sebaik mana dan sehebat mana pun strategi yang digariskan oleh universiti, ia tidak membawa apa-apa makna sekiranya budaya lama, business as usual atau budaya kompleksen masih lagi menjadi amalan. Dalam konteks pentadbiran universiti awam, pada hemat saya, budaya yang unik dan terpuji wajar dipupuk dan dijadikan guiding principle bukan saja bagi memenuhi ekspektasi organisasi masing-masing, tetapi untuk dijadikan budaya zaman berzaman selaginya wujud universiti. Maka itu, budaya cemerlang ini pasti dapat menimbal kepada keperluan personal yang lainnya sesuai dengan perkembangan mutakhir universiti-universiti awam. Secara tuntasnya, naratif baharu bidang tugas yang semakin luas horizonnya kini menuntut pentadbir untuk memiliki ciri-ciri kendiri yang berbeza, ilmu yang lebih luas serta kemahiran yang lebih versatile. Apabila saya katakan pentadbir lambang citra universiti, kita ini hendaklah dilihat sebagai pencetus pelindung budaya cemerlang. Budaya itu mestilah dizahirkan dengan dan boleh dilihat menerusi tindak tanduk cara kita melaksanakan tugasan dengan bersungguh-sungguh sentiasa berusaha menjadi pemudah cara dalam apa jua urusan. Oleh itu, seharusnya para pentadbir serius dalam melengkapkan diri dengan atribut atau ciri-ciri yang boleh dilaksanakan sebagai seorang pentadbir yang cemerlang. Saya ada menyenaraikan beberapa atribut pentadbir-pentadbir yang perlu ada dalam diri masing-masing. Seperti kita lihat dalam keadaan semasa pada masa kini, budaya tangkas iaitu agile perlu ada dalam diri. Setiap kali kita melihat webinar-webinar, perkataan ini sering dilaung-laungkan. Agile
agile pada masa kini, membolehkan pentadbir kita mempunyai daya tahan ke atas apa jua situasi. Berdaya tahan, resilient ataupun responsif dan adaptif terhadap perubahan. Responsif dan berupaya mengatasi iaitu disjointed communication. Persona dan aspirasi yang jelas sebagai pentadbir. Berupaya membuat quick decision. Jaringan dan keterangkuman dalam pentadbir. Anjakan paradigma daripada pendekatan intervensi berasaskan krisis, iaitu crisis response kepada daya pemikiran strategik menyeluruh, dan yang terakhir sekali adalah collective responsibility ataupun pemuafakatan. Ini adalah sedikit atribut yang dapat saya senaraikan untuk menjadi pentadbir yang serba boleh pada masa kini. Sebagai pentadbir juga kita mestinya mengimpikan universiti masing-masing dapat menjadi antara yang terbaik. Begitu jugalah saya mengimpikan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia sebagai sebuah universiti yang terbaik dalam bidang tujahannya. Dihormati sebagai sebuah institusi ilmu di peringkat lokal ataupun global. Maka itu kita mesti berusaha gigih untuk memperkukuh budaya cemerlang dan membina tradisi yang baik. InsyaAllah dengan itu kita yakini setiap universiti awam pasti mampu membina upaya untuk define and distinguish itself through its great culture and tradition. Saya mengupas pula skop yang keempat yang saya tulis dalam syarahan saya pada pagi ini, iaitu ringkasan sejarah dan perkongsian pengalaman di UPNM. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, selanjutnya, saya bawakan anda serba sedikit tentang sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. UPNM pada asalnya adalah Akademi Tentera Malaysia ataupun ATMA yang ditubuhkan pada 8 Mac 1995. Modus operandi ATMA yang dipersetujui pada ketika itu adalah ATMA menyediakan latihan ketenteraan, manakala Universiti Teknologi Malaysia UTM sebagai rakan kerjasama bagi menyediakan pengajian tinggi. Seterusnya pada 2006 dipersetujui bahawa ATMA dinaik taraf kepada full-fledged university dan diletakkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi bagi mengekalkan credential sebagai sebuah institusi pengajian tinggi selaras dengan penetapan klausa-klausa dalam Akta Universiti dan College Universiti AUKU 1971. Bermula itulah UPNM melangkah ke hadapan dengan asas yang begitu sederhana, menerusi permulaan operasinya di premis yang diwarisi daripada ATMA di Kem Perdana Sungai Besi. Pada tahun 2006, evolusi UPNM terus dipacu menerusi pembangunan fasiliti yang bersesuaian dan keperluan sebagai sebuah institusi ilmu. Pembangunan kapasiti UPNM turut diperluaskan selari dengan tumpuan terhadap perkembangan bidang pendidikan sejajar dengan perubahan dimensi bidang tujahan UPNM iaitu pertahanan dan keselamatan. Kehidupan rutin mahasiswa di UPNM di kampus tidak sama dengan mahasiswa yang lain. Kehidupan kolegiat ditunjangi ketinggian disiplin regimental. Mahasiswa terdiri pada dua kategori di UPNM, iaitu pegawai kadet dan juga pelajar awam. Semua mahasiswa menjalani latihan ketenteraan, pegawai kadet, pelapis dan juga askar wataniah. Fokus UPNM adalah untuk melahirkan graduan yang memenuhi 6 atribut utama, iaitu intellectual leaders of character seperti berikut. Pegawai bergraduan, pegawai bertauliah, 1 pelajar 1 sukan, 1 tali pinggang hitam, tempur tanpa senjata, seni mempertahankan diri, imam ataupun spiritual leaders, dan yang terakhir sekali adalah insan budiman, an officer and a gentle ladies. Staf UPNM dibarisi dalam kalangan awam dan juga pencarah tentera. Manakala akademiknya juga sama sahaja seperti universiti awam yang lain. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian.
Seperti mana permulaan syarahan di awal tadi, saya kongsikan sinambungan daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Zar yang meminta jawatan untuk dirinya. Perkara ini telah saya sentuh di awal syarahan saya tadi. Apabila Abu Zar mendengar jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh hikmah, tidak sedikit pun terbit rasa kecewa dalam dirinya. Malahan Abu Zar merasa sangat beruntung kerana telah diselamatkan oleh Rasulullah dari perangkap dan godaan kuasa yang dipenuhi dengan tipu muslihat bagi sesiapa sahaja yang alfa dan tidak mampu menjalankan tugas dengan penuh amanah. Tanggungjawab kita adalah sebagai pentadbir dan lebih-lebih lagi sebagai pemimpin adalah amat berat. Jawatan itu bukan sahaja untuk dibanggakan dan selayaknya hanya disandang oleh orang yang berhak. Sebab itulah semua staf tidak mengira pangkat atau kewajipan menunaikan mandat aku janji yang dipersetujui dan tidak sekali-kali mengkhianati amanah. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Sudah menjadi lumrah dalam kerjaya, ada turun naiknya, ada pasang surutnya. Paling utama, kita semua mestilah ikhlas menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Pasang niat kita elok-elok. Kita semua perlu sentiasa sematkan dalam diri sanubari kita bahawa sebagai pentadbir, kita masing-masing mempunyai saham dalam pembentukan pemimpin masa hadapan nusa dan bangsa. Oleh itu, apa juga kongkongan jeriji silo mestilah dihapuskan melalui ikatan patriniat, janji komitmen sesama pentadbir tanpa dicemari sentimen peribadi dan tidak dibauri retorik. Pentadbir adalah tiang seri perkhidmatan yang selayaknya dilayani sebagai kudrat sendi universiti. Jika kuat memberi inspirasi, jika hebat disyukuri. Pentadbir adalah sanggar kebitaraan universiti, dilandasi nilai amanah yang dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Saya selalu berpesan dalam siri PTM, siri syarahan-syarahan kepada pentadbir. Saya selalu berpesan kepada pentadbir-pentadbir saya bahawa nadi universiti itu adalah yang berbahagian Chancellor dan segala organ penting di dalam body kita adalah pengurusan-pengurusan tertinggi dan kita adalah sebagai staf universiti adalah urat saraf yang menghantar darah untuk jantung yang lebih sihat. Sekiranya badan kita sakit ataupun ada organ-organ kita yang tidak sihat, sakit, maka kita tidak dapat bekerja seperti biasa. Itu perumpamaan yang selalu saya buat perbandingan untuk memberitahu kepada pentadbir-pentadbir betapa kita ini mempunyai peranan yang cukup besar tetapi yang nampak kecil di mata orang lain. Tuan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, sekiranya dapat kita putarkan waktu kembali, sudah pasti ada perkara-perkara yang mahu kita harapkan dan mahu kita betulkan. Kerana telah menjadi lumrah dunia, tiada insan yang sempurna ataupun perfect sama sekali. Oleh itu, tidak perlu kita nyatakan satu persatu akan permasalahan ini kerana kita sendiri cukup merasai dan menyedari kelemahan-kelemahan dan kekurangan masing-masing. Justru, saya merayu kepada seluruh warga pentadbir yang bersama-sama saya pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini, marilah kita sama-sama menjadikan tahun 2022 sebagai tahun pengislahan untuk memperkemaskan apa juga kekurangan yang lalu agar kita sentiasa mendapat mengekalkan relevansi dan kredibiliti kita sebagai satu entiti terpenting di universiti. Maka itu, saya berharap mudah-mudahan penzahiran perkongsian pada hari ini dapatlah kiranya menjelmakan budaya baru sebagai katalis kecemerlangan, membina kesatuan sebagai teras kekuatan kerana we are stronger when we stand together. Tepat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud,
Perumpamaan kedua saudara itu adalah seperti tangan. Yang satu membersihkan yang lain. Hadirin hadirat yang saya kasihi lagi hormati sekalian. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama menadah tangan, memohon keampunan. Mudah-mudahan Allah Rabbul Izzati mengurniakan ihsan dan hikmah kebijaksanaan agar tugas berat yang kita galas setiap hari sentiasa mendapat petunjuk dan ibrah serta berjaya kita laksanakan dalam mengangkat kredibiliti pentadbir institusi masing-masing ke tahap yang lebih gemilang. Kita adalah pentadbir dan kita adalah nadi kepada universiti. Tak kira apa juga skim perkhidmatan kita, tak kira kita memegang grade apa, kita adalah sama memberi sumbangan kepada universiti dalam pelbagai bentuk mengikut skim masing-masing. Akhir kalam, saya akhiri saya punya syarahan pada pagi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Encik Rafizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad atas syarahan sebentar tadi yang saya kira banyak input-input menarik yang pastinya memberikan satu perspektif baharu khususnya kepada para pentadbir universiti. InsyaAllah kita harapkan begitu ya. Pastinya Puan cabaran-cabaran yang sedang dan bakal kita hadapi dalam era yang Puan kata tadi sebagai the era of uncertainty memerlukan sesuatu tindakan ataupun effort yang berterusan. Saya kira pada mungkin supaya tugas pentadbir ini dilihat relevan seiring masa sebagai pemangkin kepada budaya cemerlang. Ya betul. Ya betul Cik Rizul. Saya selalu mengingatkan staf, mengingatkan diri kita bahawa budaya cemerlang ini adalah lahirnya daripada diri kita sendiri. Apa-apa yang kita laksanakan itu bermula daripada diri kita sendiri dan kita kena perbetulkan niat kita. Ya Puan. Dan yang berbahagia Datuk-Datuk, Profesor, Doktor, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya kira kita pun telah sampai ke penghujung siri syarahan pada kali ini. Sekali lagi saya selaku moderator ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan pertamanya kepada penceramah kita pada hari ini yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dan juga kepada semua hadirin hadirat yang saya kira agak ramai juga pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ke atas kesudian untuk melapangkan masa sehingga ke akhir sesi. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Dalam kesempatan ini juga mungkin kita sama-sama berdoa semoga sahabat-sahabat pentadbir, sahabat-sahabat akademia kita yang terkesan dengan bencana banjir yang melanda baru-baru ini, kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi bebanan yang tinggi apabila dilanda dengan musibah. InsyaAllah kita doakan dan kita bantulah sehabis baik mana yang kita boleh. Kita seru begitulah Puan ya. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan pendaftar yang saya tengok sama-sama bersama dengan saya pada pagi ini di skrin. Pendaftar Universiti Awam, terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan saya. Rakan-rakan daripada Universiti Awam, saya tengok dekat sini ada daripada UNIMAS, UTM, UTHM, UMS, daripada UMS, UMP dan juga UUM. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa untuk saya punya syarahan bagi tahun 2021. Terima kasih banyak Puan. Saya kira dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pentadbir. Terima kasih. Terima kasih Cik Rafizul. Terima kasih semua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.